Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 4 hari ini subjek fiqah. Fiqah tahun 4, buka buku fiqah. Buka buku fiqah tahun 4, buku teks. Yang ni. Okey. Minggu lepas kita belajar tentang mandi. Apa tu mandi? Mandi tu mengalirkan dan meratakan air. Pada istilah, mengalir dan meratakan air mutlak ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Okey, hari ni kita nak habiskan bab mandi. Okey, apa tu mandi? Ni dalil untuk kita mandi. Mandi, maksud mandi kat sini adalah mandi wajib lah, bila kita berhadas besar. Ni adalah dalil. Kalau tak ada air, dalil tayamum. Okey, mandi tu apa? Ni mandi, mengalirkan. Pada segi bahasa mengalirkan, pada segi bahasa Arab mandi tu ghasala, mengalirkan dan meratakan air. Pada segi istilah syarak, mengalirkan dan meratakan air mutlak ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Okey, ni maksudnya mandi wajib. Kalau dari segi syarak, mandi tu adalah mandi wajib untuk mengangkat hadas. Okey, seterusnya jenis-jenis mandi. Yang pertama kita dah belajar yang lepas, mandi wajib. Apa perkara-perkara yang menyebabkan kita kena mandi wajib? Contohnya haid, bersetubuh, keluar air mani, mati, selain mati syahid. Rukun mandi kita dah belajar 3, iaitu niat yang pertama, nawaitu raf'al hadath al-akbar lillahi ta'ala. Okey, yang ni tak payah hafal pun tak apa, cukup awak niat dalam hati sahaja, aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Yang pertama itu niat yang penting, rukun dia. Yang kedua, rukunnya menghilangkan najis dari badan. Contoh ada apa-apa kan, ada air kencing ke, ada najis, bersihkan dulu. Lepas tu baru meratakan air ke seluruh anggota badan. Okey, celah-celah semua. Itu mandi wajib. Okey, sunat-sunat mandi ni kita pun dah belajar. Yang pertama contohnya baca bismillah, mendahulukan anggota sebelah kanan, ambil wuduk sebelum mandi, menggosok jari, menyela-nyela antara jari, kaki dan tangan. Itu antaranya. Kita sambung lagi jenis-jenis mandi. Kita dah belajar mandi wajib. Okey, yang ni kita belajar cara mandi wajib dengan sempurna. Yang pertama, mestilah menggunakan air mutlak. Air mutlak ni apa? Air mutlak adalah air yang keluar daripada bumi, turun daripada langit. Contohnya air turun daripada langit adalah air hujan. Air hujan atau embun. Salji pun. Yang dari bumi, air sungai, air perigi, air mata air laut, air hujan daripada langit. Okey, ini adalah air mutlak. Air mutlak ni bersih dan boleh membersihkan kita. Kalau air paip tu air apa? Air mutlak tak? Air paip? Air mutlak sebab asalnya daripada sungai juga airnya, daripada tanah juga, daripada tasik, daripada empangan. Itu adalah air daripada bumi, air mutlak. Jadi kalau awak nak mandi wajib, awak boleh menggunakan air mutlak ni, jenis-jenis air ni. Contoh awak pergi sungai, awak nak mandi wajib, awak terjun je dalam sungai tu, dah awak dah boleh mandi wajib dah dalam tu. Okey, yang kedua, yang pertama tadi gunakan air mutlak. Yang kedua, membaca basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, menghilang kotoran atau najis serta sesuatu yang menghalang, seperti menghalang sampainya air ke seluruh badan. Okey, hilangkan kotoran, hilangkan contoh kalau ada marker ke, liquid ke, liquid paper, yang menyebabkan air tak boleh sampai ke kulit, hilangkan dulu. Ni contoh bahan yang menghilangkan kotoran atau najis, iaitu apa ni? Sabun. Lepas daripada hilangkan najis, kotoran semua, berwuduk. Wuduk tadi hukumnya sunnah. Sunnah berwuduk sebelum mandi. Berwuduk, lepas tu niat saja, aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Mendahulukan anggota sebelah kanan. Ni pun
Ialah mendahulukan anggota sebelah kanan. Ini sunnah tadi kita belajar. Menggosok dan meratakan air ke seluruh badan. Okey, ini cara-cara mandi wuduk dengan betul. Okey, kita dah belajar mandi wajib. Sekarang kita tengok mandi sunat pula. Contoh-contoh mandi sunat. Mandi sunat ialah mandi yang disertakan dengan niat kerana sebab-sebab tertentu yang disunatkan mandi. Contohnya mandi sunat 2 hari raya. Hari raya Aidil Adha dengan hari raya Aidil Fitri. Okey. Selalu tak masa hari raya awak mandi? Hari raya sunnah mandi. Pagi-pagi tu mandi sunat. Sebelum pergi sembahyang hari raya tu. Pakai wangi-wangian pun sunnah ketika hari raya. Lepas tu mandi sebelum menunaikan solat Jumaat. Ni pun ada juga mandi sunat, mandi sunat Jumaat. Mandi kerana memeluk Islam pun sunnah, mandi sunat. Mandi selepas memandikan mayat. Lepas kafankan, mandikan mayat, disunatkan untuk mandi. Mandi selepas sembuh daripada penyakit gila dan pitam. Mandi selepas berbekam. Lepas berbekam pun sunat mandi. Mandi sebelum melakukan ihram, masa haji atau umrah. Sebelum ihram tu, sebelum tawaf, sebelum berihram, kita disunatkan mandi. Mandi sebelum memasuki kota Mekah, mandi sebelum wukuf di Arafah, mandi kerana gerhana matahari, gerhana bulan, itu pun disunatkan mandi. Mandi kerana badan berbau, mandi sunat. Mandi sebelum mengerjakan solat minta hujan. Apa solat minta hujan? Solat istisqa. Okey, itu adalah contoh mandi sunat. Yang ni mandi harus pula. Sebelum tu info an-nazafah minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Okey, ini sebenarnya adalah hadis. Ni hadisnya bukan hadis sahih, tapi kita boleh jadikan sebagai fadilah amal. Okey, mandi harus ialah mandi selain daripada mandi wajib dan mandi sunat seperti mandi setiap hari untuk menjaga kebersihan, kesihatan badan dan sebagainya. Ini adalah apa itu mandi harus. Mandi harus ni mandi yang kita mandi hari-hari lah. Tapi kalau awak badan berbau, awak mandi, awak niat mandi sunat, dapat pahala mandi sunat. Yang ni mandi harus. Kalau harus ni kita buat, dapat pahala tak? Kalau kita buat kalau kita niatkan kerana Allah, itu dah jadi ibadah. Kalau kita mandi sesaja tu tak dapat apa-apa lah. Mandi harus ni, kalau kita niat kerana Allah, dah jadi mandi sunat. Hikmah mandi: dapat melakukan ibadah dalam keadaan tenang dan selesa, menjadikan badan sihat dan cerdas akal, membersihkan rohani dan jasmani, menyegarkan badan dan mengelakkan rasa malas, membersihkan daripada kekotoran, menjaga keselesaan orang ramai. Jadi bila kita mandi, badan tak berbau, orang lain pun taklah terganggu dengan bau badan kita. Akal yang cerdas lahir daripada tubuh badan yang sihat. Okey, kita buat sikit yang ni. Tuliskan jenis-jenis mandi bagi situasi berikut. Siti didatangi darah haid. Kalau datang haid, kita mandi apa? Mandi wajib. Okey, tulis wajib kat sini, mandi wajib. Abu mandi pada pagi Aidilfitri. Hari raya mandi sunat. Tulis mandi sunat. Ahmad mandi sebelum menunaikan solat Aidilfitri. Aidilfitri juga. Mandi sunat. Selepas pulang dari sekolah, Amin mandi sebelum menunaikan solat Zuhur. Ni mandi apa? Ni mandi harus. Sebab tak ada mandi sebelum solat Zuhur. Tak ada mandi sunat. Melainkan dia mandi, dia niat nak hilangkan bau badan, sunat lah. Okey, kategorikan mandi wajib dan mandi sunat. Mandi wajib dan mandi sunat. Masukkan hari raya, sunat. Haid, wajib. Hari Jumaat, sunat. Masuk kota Mekah, sunat juga. Nifas, wajib. Wiladah, wajib. Hafaz niat mandi wajib. Nawaitu raful hadasa al-akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Dia disuruh hafal. Jadi kalau awak boleh hafal, hafal lah. Okey, itu saja. Buat je yang ni je latihan